Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hormati kepada semua rakan-rakan teman-teman. Dah lama kita tak berjumpa, kesibukan di PN Negeri Johor. Alhamdulillah hari ini dapat kita jumpa dan saya semalam baru balik daripada Johor ya, kerana saya ditugaskan di Tenggaruh. Bukan ditugaskan lah ya. Saya sekolah untuk membantu calon keadilan yang bertanding di DUN N33 Tenggaruh, iaitu Puan Zulina binti A. Johari. Masih ingat lagi nama, baru lagi balik. Ya? Minta maaf hari ini saya substik hari ini. Sesemua sikit. Okey, kita bila kita tengok media sosial, banyak orang bercerita tentang keputusan yang agak buruk bagi saya bercerita tentang parti keadilan ya, tentang parti keadilan di mana kita hanya mendapat satu kursi saja dan daripada 20 kursi yang dipertandingkan yang ditandingi oleh parti keadilan, kalian hanya memperolehi satu kursi. Namun bagi saya alhamdulillah ada satu kursi. Nampaknya ada sikit perkembangan berbanding daripada pilihan raya negeri Melaka dan juga di Sarawak. Dan kita pun faham Johor adalah asalnya dikenali sebagai memanglah sebuah negeri kubu kuat UMNO, dan kita pernah tawan pada PRU 14 yang lalu, tetapi malangnya seperti mana semua kita ketahui bahawa UMNO Barisan Nasional dan pembangkang ketika itu tidak langsung memberikan ruang kepada kita untuk meneruskan kerajaan walaupun hanya sepenggal. Ini asas untuk kita tahu tentang perkembangan politik sama ada di Putrajaya maupun di Johor. Pembangkang ketika itu yang tewas dalam PRU 14 yang lalu langsung tidak memberi peluang kepada kita untuk mentadbir pusat dan juga negeri walaupun satu penggal ya. Jadi mereka telah pun membuat pengkhianatan, melakukan pengkhianatan dan juga rampasan mandat rakyat yang dibantu oleh UMNO dan juga PAS, sehinggalah mereka menubuhkan kerajaan yang tidak pernah diberikan mandat oleh rakyat di Persekutuan. Dan berpunca dari situlah pergolakan politik yang kita nampak sekarang ini semakin kalut dan wujudnya banyak parti-parti baru di dalam negara kita. Dari segi amalan demokrasinya, lagi banyak parti saya rasa adalah lebih baik untuk mematangkan demokrasi dalam negara kita. Tetapi kita kena kembali kepada asas demokrasi, iaitu di mana kerajaan itu hendaklah dipilih oleh rakyat. Kalau yang asas itu pun kita telah pun langgar, macam manalah kaedah ataupun macam banyak pun parti politik yang lahir selepas itu tentunya tidak mendapat manfaat yang baik daripada sistem amalan demokrasi ini. Jadi yang menjadi mangsa adalah Pakatan Harapan ya, kerana kita setelah kita dikhianati dan kita juga tidak sempat nak buktikan kepada rakyat apa yang kita nak bawa sebenarnya kepada rakyat, kita dijatuhkan dan kemudian mereka mengatakan mereka lebih baik dan mereka menjadi kerajaan di Persekutuan dan juga di beberapa negeri, dan hanya rakyat saja boleh menilai ya, apakah bertambah baik ataupun bertambah teruk. Jadi kemenangan Barisan Nasional di Johor pada saya tidak jadi pelik, sebab ketika pilihan raya diadakan di pusat mereka menjadi kerajaan ya, walaupun tanpa mandat rakyat. Di negeri pun mereka menjadi kerajaan tanpa mandat rakyat. Jadi mereka mempunyai kuasa di pusat dan mereka mempunyai kuasa di negeri ya. Dan bagi saya itulah salah satu sebab mengapa mereka puncanya ya, itulah satu sebab kenapa mereka nak sangat merampas kerajaan di Putrajaya. Sebab yang paling penting bagi UMNO, mereka tidak boleh hidup kalau mereka tidak ada kuasa dan mereka tidak mempunyai kedudukan dalam kerajaan. Ya, UMNO tidak pernah merasai susah sebelum ini. Sebab itu, kalau dia kata nak hidupkan UMNO ini, kita perlu melakukan sesuatu, kerana tanpa kuasa dan kedudukan, UMNO akan mati dalam tanah air kita. Sebab itu, apapun mereka tetap berusaha dan juga melaksanakan bermacam-macam cara agar kerajaan PH itu tidak dibenarkan
lebih lama memerintah negara dan juga memerintah negeri, kerana kalau lama kerajaan PAS itu diberikan peluang, maka terbongkarlah salah laku beberapa pimpinan daripada UMNO Barisan Nasional dan juga pimpinan-pimpinan yang lain yang terlibat dalam penyelewengan. Dan juga rakyat akan melihat bagaimana begitu baiknya pentadbiran di bawah Pakatan Harapan berbanding dengan mereka. Jadi sebab itu 22 bulan itu mereka telah pun merampas mandat rakyat dan akhirnya mereka mendakwa mereka lah kerajaan yang lebih baik daripada kerajaan PAS. Jadi bagi rakyat-rakyat di luar sana, kalau mereka mempunyai akal fikiran yang waras, sudah pastinya mereka akan merasakan bahawa ini tidak merupakan satu cara tindakan yang tidak adil ya untuk menghukum Pakatan Harapan. Apakah daya, Pakatan Harapan terpaksa teruskan perjuangan dan kita melalui banyak pilihan raya di Melaka, sebelum itu di Sabah, di Melaka, kemudian di Sarawak. Ya. Walaupun kalah macam mana pun, kita dah biasa dengan susah, kita dah biasa dengan perjuangan, kita teruskan perjuangan. Dan yang terbaru adalah di Johor, di mana keadilan bertanding 20 kursi dengan menggunakan logo keadilan. Apabila kita mendapat keputusan yang agak mengecewakan, tetapi masih lagi kita memiliki satu kursi yang boleh kita jadikan sebagai pencetus semangat kebangkitan kita, ya, walaupun kita berada di kedudukan yang ditekan, namun kita berjaya juga mendapatkan satu kursi di Johor, dan rakan-rakan kita juga mendapat banyak kursi, Amanah juga dapat satu kursi muda dan juga lebih banyak ya daripada DAP. Keputusan ini saya lihat telah dijadikan satu modal bagi beberapa pihak, terutamanya dalam keadilan, kononnya untuk menyatakan bahawa ini merupakan satu kegagalan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi kita tahu pemilihan tidak lama lagi, ya, yang memainkan isu ini adalah orang yang tidak turun, ya, yang mengecewakannya mereka tidak turun pun membantu, sama ada di Melaka, sama ada di Sabah, Sarawak dan juga di Johor. Ya. Jadi orang yang tidak turun inilah yang memberikan markah kepada parti, terutamanya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, dengan menyatakan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah sampai masanya untuk berundur dan berikan laluan kepada tokoh yang lebih hebat, ya, tokoh pujaan mereka yang saya selalu gambarkan seperti Imam Mahdi yang bakal akan turun satu ketika nanti. Ya, dah beberapa bulan dah kita duduk dengar bakal turun, please come back, come back, dan macam ni kambing lah kan, tapi tak juga turun. Dan saya percaya dalam masa terdekat ini pimpinan yang berhajat untuk menawarkan diri, ya, kita persilakan. Seperti mana kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, ayuh bersama, kita tak pernah buang sesiapa pun dalam parti. Selagi kamu merasakan ini parti kamu, selagi kamu merasakan ini rumah kamu, tidak perlulah ya parti nak merayu, ya. Tak perlulah Anwar sampai nak sujud, ya, menyembah supaya kamu kembali. Itu rumah kamu, kamu punya hak untuk kembali. Terpulanglah kepada ahli-ahli untuk menilai sama ada pimpinan yang masih lagi berminat ataupun ada jiwa politik. Ni ada pimpinan baru-baru ni mengeluarkan kenyataan dia tidak ada lagi jiwa politik. Ya? Tetapi kalau kaum diangkat, dia katanya dia akan bertanding lah. Itu terpulang. Ini demokrasi dalam parti dan bagi saya tidak ada masalah. Ya? Apapun yang kamu berikan alasan, saya dah jemu dengan alasan-alasan yang diberikan, dan bagi saya dalam politik inilah ya cara-cara orang politik. Ya, yang jadi mangsanya adalah penyokong-penyokong di bawah yang selama ini bekerja kuat untuk menyokong, ya, memberikan sokongan, dukungan dan sebagainya. Tapi ada pada ketikanya penyokong-penyokong dibiarkan, ya, membuat haluan masing-masing, dan sekejap kita mengatakan kita nak tidak mahu lagi politik, tidak mahu lagi bicara tentang politik tanah air, ya, dan sebagainya. Dan bagi saya mengalu-alukan mana-mana pimpinan untuk bersama dengan parti, kerana apatah lagi dalam keadaan sekarang ini, parti memerlukan semua, ya, semua idea, semua pandangan, tak kira daripada siapa, ya, daripada baju hitam ke, baju merah ke, baju putih ke, ya. Yang penting idea dan pandangan yang diberikan itu boleh menguntungkan parti.
Jadi dalam pemilihan ini, cuma saya merasa agak kesal kerana mereka menjadikan kekalahan kita di Johor sebagai satu modal ya, untuk mereka menjatuhkan imej ya, ataupun untuk membuktikan bahawa Datuk Seri Ibrahim itu tidak lagi boleh memimpin Parti Keadilan. Ya. Saya pun tak tahu siapakah yang nak ditampilkan sebagai orang yang lebih hebat daripada Datuk Seri Ibrahim, ataupun siapakah yang nak ditampilkan sebagai orang yang layak berada di sisi Datuk Seri Ibrahim. Saya akan bicara kemudian dalam episod-episod yang akan datang tentang pilihan saya, ya, pimpinan-pimpinan yang saya sendiri secara peribadi merasakan layak berada di sebelah Datuk Seri Ibrahim. Jadi untuk malam ni saya hanya untuk nak menyatakan rasa sedikit kesal dan juga kecewa kerana kekalahan di Johor itu dijadikan satu modal berkempen bagi kumpulan mereka dan sebagai satu kononnya hujah untuk menyatakan Datuk Seri Ibrahim ini tidak mampu untuk meningkatkan imej parti. Ya. Saya pun tak faham daripada mana fakta atau hujah yang boleh diterima oleh akal kita untuk menyatakan Datuk Seri Ibrahim itu tidak lagi berupaya memimpin parti. Kalau kita lihat sepanjang pilihan raya negeri Johor, saya rasa tidak ada lagi pimpinan, mana-mana pimpinan pun ya, yang boleh mengatasi bagaimana rajinnya, ya, aktifnya Presiden Parti Keadilan ini membuat tugas ya, membantu parti dalam pilihan raya. Kita dapat lihat sendiri sewaktu Allahyarham ya, Abang Rosli, iaitu adik kepada Datuk Seri Ibrahim meninggal dunia, kita lihat sendiri Datuk Seri Ibrahim pulang ya untuk ke majlis perkembangannya selepas meninggal dunia, kemudian besok paginya di ke parlimen, selepas parlimen terus ke Johor untuk meneruskan kempen. Kalau diri saya sendiri ataupun mungkin saudara-saudara juga, kalau adik-beradik kita ya meninggal dunia, paling tidak pun 3 atau 4 hari kita akan bercuti ya, kita akan berkabung ataupun kita akan mengadakan majlis tahlil, baca yasin dan sebagainya lah ya. Paling-paling tidak pun 3 hari ya. Tapi tidak, bagi Datuk Seri Ibrahim, adiknya baru meninggal, selepas itu dia melaksanakan amanah rakyat, iaitu menghadiri parlimen, kemudian dia terus melaksanakan tugas parti. Hari yang sama petang tu ya, terus ke Johor untuk berjuang ya, berkempen untuk parti kita di Johor. Begitulah, sebelum ini pun kita lihat dia bergerak dari pagi sampai ke malam, satu hari sampai 3, 4, 5, 6 program ceramah-ceramah kelompok yang beliau kejar ya, di setiap dun ke setiap dun. Dan saya rasa amat terharulah bila melihat Datuk Seri Ibrahim ini tidak memilih mana-mana dun pun ya, semua dun dia masuk dan dia memberikan kempen, walaupun seketika dia tidak memilih kata, oh ini dun yang kita tidak beri tumpuan, ini dun yang bakal kalah, ini dun tidak penting. Bagi Datuk Seri Ibrahim 20 kursi keadilan bertanding di Johor, bagi Datuk Seri Ibrahim 20 kursi yang penting bagi parti, dan dia turun ke semua kawasan-kawasan yang ditandingi. Sedangkan pimpinan-pimpinan yang lain saya lihat ada yang seperti seolah-olah ada sikap pilih kasih ya, hanya tertumpu kepada beberapa don yang mereka rasa boleh menang ya, dan mereka tidak mempedulikan beberapa don yang mereka rasa oh ini don sudah pasti kalah dan sebagainya. Tapi ini tidak ada pada Datuk Seri Ibrahim. Dia seorang presiden, mesti berlaku adil. Dia pergi ke semua 20 don ya, untuk membantu calon-calon terutamanya daripada Parti Keadilan yang bertanding. Termasuk juga program-program beliau bersama dengan rakan-rakan kita dalam Perkataan Harapan. Jadi orang yang mempertikaikan ya, di kalangan penyokong-penyokong, di mana orang yang dirasakan hebat dalam parti ini ya, tidak pernah walau 1 minit, 1 saat berada di lapangan, tetapi hanya menunggu dan juga mencari kesilapan, kelemahan, ya, kegagalan parti untuk mereka tudingkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi bagi saya, ya, kumpulan-kumpulan seperti ini adalah kumpulan-kumpulan yang hanya mementingkan diri, hanya untuk mengangkat dirinya, sedangkan dirinya dalam parti pun, ya, naik dalam parti pun menumpang atas nama Datuk Seri Ibrahim. Keegoan inilah ya, yang menjadikan saya lebih matang dalam politik, yang menjadikan saya lebih
kenal, ya, dan juga dapat menilai mana-mana pimpinan dalam parti ini, sama ada mereka ini berjuang atas parti ataupun mereka berjuang hanya untuk diri mereka dan mereka memijak kepala orang lain untuk mereka naik di dalam di dalam parti politik. Jadi jadi bagi ahli keadilan, saya menyeru agar kita berfikir lebih matang, kita lebih kenal mana pemimpin yang patut kita angkat, yang patut kita pertahankan, ya, dan kita harus tentang, tak kira walaupun ahli parti sendiri pun, mereka-mereka yang cuba untuk mencemar atau menjatuhkan imej presiden kita, ya, kecuali mereka dapat menampilkan seorang tokoh, ya, yang mereka rasa lebih hebat daripada Datuk Seri Ibrahim. Kalau mereka gagal untuk menampilkan tokoh ini, ya, hanya semata-mata mengatakan Anwar gagal, Anwar perlu berundur, maka kita anggap inilah perosak-perosak di dalam parti yang tidak mahu, ya, menghormati dan juga merasai perasaan para pelakon keadilan, terutamanya jentera-jentera yang bekerja keras, ya, berminggu-minggu di Johor, ya, yang bekerja kuat bersama dengan Presiden. Rakan-rakan kita, ya, yang kadang-kadang bukan ada perbelanjaan pun, ya, belanja sendiri untuk pergi ke Johor. Kerana apa? Kerana mereka merasa tidak patut, mereka tidak bantu parti, sedangkan Presiden, ya, memberikan ruang yang terlalu padat, meruangkan masanya bersama Kak Wan, ya, termasuk juga anaknya Nur Izzah yang berkampung di Johor. Jadi kita sebagai orang biasa tidak tidak seusia dengan Datuk Seri Ibrahim, kita lebih agak muda sedikit, ya, sudah pastinya malu kalau kita tidak sama-sama membantu. Jadi selepas kita menerima kekalahan seperti ini, tidak wajarlah ada pihak-pihak lain yang condemn presiden kita. Condemn presiden kita bermakna mereka juga memperlekehkan jentera-jentera yang berada di Johor yang dengan niat ikhlas untuk membantu presiden untuk memenangkan parti. Jadi bagi saya akan tentang tak kira siapa pun, ya, yang menggunakan isu ini sebagai modal kempen mereka atau menggunakan, ya, faktor kekalahan ini sebagai untuk mereka menyatakan bahawa Presiden keadilan itu tidak lagi layak menjadi presiden, ya. Jadi bagi saya cukup setakat ini, dan insya-Allah dari masa ke semasa saya mungkin banyak bicara tentang bukan saja isu semasa, kemungkinan saya juga berbicara tentang pimpinan parti. Pada pandangan saya, bukan untuk kita menyatakan orang ini lebih baik, orang ini tidak baik, ya, tapi pandangan saya, ya, mungkin pandangan saya betul, mungkin pandangan saya salah, ya. Kalau rasa betul, tuan-tuan boleh kongsikan, boleh terima. Kalau rasa salah, ya, terpulanglah pada tuan-tuan, kerana dalam parti keadilan ini kita membuka ruang yang seluas-luasnya untuk kita memilih pemimpin. Okey, cukup sampai di sini dulu, ya. Terima kasih banyak kepada yang telah subscribe channel YouTube saya. Terima kasih banyak yang share, yang komen dan sebagainya. Dan bagi mereka yang belum subscribe, ya, mohon kerjasama untuk subscribe supaya kita dapat terus, ya, berkongsi-kongsi maklumat dari masa ke semasa. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.